Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian. Alhamdulillah kembali kita bersua untuk kita menyambung perbincangan hadis. Ya, daripada kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman ini. Iaitu pada kali ini kita akan membincangkan tentang hadis yang ke-15. Ya, hadis yang ke-15 ini diletakkan tajuknya ialah dua golongan penghuni neraka. Ya, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah daripada termasuk dalam golongan ini. Dan Nabi SAW menjelaskan kepada kita tentang perkara ini supaya kita berhati-hati, ya, supaya kita berjaga-jaga. Hadisnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahli an-nar lam arahuma qaumun ma'ahum siyatu ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukht al-ma'ilati la yadkhulnal jannata wa la yajidna riha wa inna riha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Rawahu Muslim. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ada dua golongan yang akan menjadi penghuni neraka. Kedua-duanya belum pernah kulihat. Pertama, golongan penguasa yang mempunyai cambuk bagaikan ekor sapi yang digunakan untuk memukul orang. Kedua, wanita yang berpakaian tetapi bertelanjang. Mereka berlenggang-lenggok waktu berjalan, mengayun-ayunkan bahu. Kepala mereka, yakni sanggul di atas kepala mereka, bagaikan bonggol, yakni bonggol unta yang condong. Kedua-dua golongan ini tidak akan masuk syurga dan tidak akan mencium, tidak akan mencium bau harumnya syurga. Sesungguhnya bau harum syurga itu sudah tercium dari jarak perjalanan yang sangat jauh. Ya, hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita lihat dalam hadis ini, Nabi menjelaskan kepada kita tentang dua golongan. Ya, pertama, golongan pemimpin yang zalim. Ya, dengan kezalimannya itu maka menyebabkan masyarakat atau rakyat takut kepadanya. Dan yang keduanya adalah berkait dengan perempuan, ya, iaitu perempuan yang tidak menjaga penampilannya, ia tidak menutup aurat mereka. Dan disebutkan oleh pengarang dalam keterangan dalam buku beliau ini, saya bacakan. Ya, kebenaran sabda Rasulullah SAW ini dapat kita lihat pada keadaan masyarakat hari ini. Ada golongan yang mudah saja memukul orang lain dengan cemeti. Mereka bertindak dengan hukum rimba. Ya, bertindak apa sahaja sesuka hati tanpa belas kasihan, tanpa adanya simpati kepada orang lain. Kemudian mana tidak berdasarkan kepada peraturan, tidak berdasarkan kepada undang-undang, sehingga disifatkan sebagai hukum rimba. Ya, kita fahamlah hukum rimba ni maknanya yang kuat berkuasa bertindak ke atas golongan yang lemah. Ya, siapa kuat, dia yang menang ataupun boleh melakukan apa sahaja. Hukum rimba.
Terdapat banyak wanita, itu yang keduanya, iaitu terdapat banyak wanita yang berpakaian tapi dalam keadaan telanjang. Maksudnya, kalau mau dikatakan berpakaian pun boleh, kerana dia masih ada secarik kain pada badannya, dan kalau mau dikatakan bertelanjang pun boleh. Kerana walaupun berpakaian, tetapi hanya dengan secarik kain dan anggota tubuh yang lain, semuanya terbuka, semuanya terdedah, terbuka auratnya. Boleh dilihat auratnya. Maka serupalah dengan bertelanjang. Ataupun dia berpakaian dengan pakaian yang sangat nipis, sehingga menampakkan warna kulit dan menampakkan bentuk aurat, bentuk tubuh badan, yang boleh menarik perhatian orang lain. Ya. Kemudian berjalan sambil berlengang-lenggok dengan sanggul yang besar seperti bonggol unta. Ya. Jadi Nabi SAW menjelaskan kepada kita, kedua-dua golongan ini tidak akan masuk syurga dan tidak dapat mencium baunya, walaupun bau syurga itu semerbak dan boleh dicium, ya, baunya yang harum itu dari jarak perjalanan 500 tahun, ya, sebelum sampai kepadanya, dalam riwayat yang lain. Jadi bagaimana, ya, Nabi menjelaskan kepada kita tentang peristiwa akhir zaman yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ni, lam arahuma, yang Nabi SAW tidak melihat golongan ini pada zamannya. Mana Nabi SAW menceritakan kepada kita tentang peristiwa ataupun keadaan yang akan berlaku selepas ketiadaan baginda, yang akan berlaku kepada umat ini, untuk kita ambil perhatian. Dan memang sebagaimana kita sebut di awal tadi, ia telah ada kini dan sebelum ini. Ya. Jadi kita lihat bagaimana penguasa-penguasa yang zalim, ya, menindas rakyat untuk mengekalkan kuasa, ya, menindas rakyat, ya, untuk menjaga kepentingan diri sendiri. Kedudukan yang ada padanya dijadikan sebagai suatu untuk mengaut segala kekayaan, ya, demi kepentingan diri sendiri, sehingga melakukan kezaliman, ya, kepada masyarakat yang tidak bersetuju dengannya, ataupun yang mempertikaikan, yang menentang kezaliman yang dilakukan. Dan kita boleh lihat, ya tuan-tuan, termasuk kepada negara-negara Islam yang ada pada hari ini, ya, bagaimana pemimpin-pemimpin sanggup, ya, menjatuhkan hukuman yang berat kepada rakyatnya, bukan kerana mereka melakukan kesalahan, tetapi mereka dihukum, dikenakan hukuman kerana ingin menegakkan kebenaran dan menentang, ya, kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah. Mereka dikenakan hukuman, ya, kerana mengajak masyarakat untuk bersama-sama dengan kebenaran. Ya, itu yang berlaku, yang kita sebutkan sebelum ini, bagaimana di kalangan pemimpin-pemimpin, ya, orang-orang yang hebat, yang banyak berjasa kepada masyarakat, yang menjadi pemimpin kepada masyarakat di Mesir sebagai contoh, mereka ditangkap, ya, dan ada sebahagian daripada mereka yang dikenakan ataupun dijatuhkan hukum mati, dan ada di kalangan mereka yang meninggal dunia ketika dalam tahanan. Jadi kezaliman, ya, yang dilakukan kepada mereka oleh pemimpin yang zalim. Dan begitulah kita lihat di setengah-setengah tempat yang ada. Dan yang keduanya ialah Nabi menjelaskan tentang golongan wanita yang tidak menutup auratnya sebagaimana yang dituntut dalam Islam. Dalam surah An-Nur, Allah Ta'ala berfirman, wa kullil mu'minat yaghuddunna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna
illa ma zahara minha. Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman, ya, hendaklah mereka menundukkan sebahagian pandangan mereka, dan hendaklah mereka menjaga kehormatan diri mereka, dan janganlah mereka menampakkan, menzahirkan perhiasan tubuh mereka, melainkan apa yang zahir daripadanya. Ulama menyatakan yang zahir itu yang boleh diperlihatkan oleh wanita, itu pada mereka ialah muka dan dua tapak tangan. Itu tidak aurat bagi wanita. Itu bukan aurat dan dibenarkan ataupun boleh dibuka walaupun di hadapan lelaki yang ajnabi. Adapun anggota tubuh yang lain, maka ianya adalah aurat dan haram dibuka. Mesti ditutup daripada pandangan, ya, orang yang bukan mahramnya ataupun lelaki ajnabi. Tapi akhir zaman, kalau kita lihat bagaimana ramai wanita-wanita yang mendedahkan aurat, ingin supaya dilihat cantik dan boleh menarik perhatian orang ramai ke arahnya, ya, sedangkan ini adalah sesuatu yang dilarang dalam Islam. Maka hendaklah wanita-wanita ini, ya, dididik dan diperintahkan supaya menutup aurat dengan betul, ya, dengan sempurna, supaya tidak menimbulkan fitnah kepada masyarakat ataupun orang lain. Sekali itu untuk kali ini, mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.